Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini ialah kelas untuk tahun 4 untuk PDPR untuk tajuk ibadah. Okay, untuk tahun 4 kita dah habis belajar pada muka surat 46, iaitu berkenaan dengan dalil telah dibaca di dalam kelas. Jadi untuk hari ini kita akan masuk pada muka surat 47, iaitu syarat wajib solat Jumaat. Jadi syarat wajib solat Jumaat ni ada 7 perkara. Kita akan tengok satu persatu. Baik, pada muka surat 47. Semua buka dulu muka surat 47. Okey. Jadi kita tengok dulu seimbas lalu. Baik, ini pada muka surat 47, nombor 1 sampai nombor 4. Kemudian pada muka surat 48, nombor 5 sampai nombor 7. Ikuti video seterusnya. Baik, jadi ada 7 perkara. Ustaz akan terangkan satu persatu. Yang pertama ialah Islam. Maksudnya syarat wajib solat Jumaat yang pertama sekali mestilah orang itu ialah orang Islam. Tak wajib kepada orang yang bukan Islam. Andai kata orang bukan Islam melakukan ibadah umat Islam, maka tak sah dan tak dapat pahala pun dia. Nampak? Seterusnya, nombor 2 ialah baligh. Baligh ni maksudnya dia dah cukup umur. Tidak wajib terhadap kanak-kanak. Okey? Maksudnya kat sini, untuk tahun 4, 5 dan 6, antara kategori baligh. Maksudnya, korang ni bukannya jenis kanak-kanak dah. Dah wajib dah untuk tunaikan solat, wajib untuk puasa. Cuma tak wajib untuk zakat lagi lah. Sebab masih lagi di bawah tanggungan. Okey? Yang ketiga ialah berakal. Berakal ni maksudnya waras. Tidak wajib terhadap orang mabuk, ataupun orang tu pengsan, pitam, ataupun orang tu gila. Tak boleh. Orang maksudnya mestilah orang tu berakal. Andai kata dia tidak berakal, sama juga. Dia tak wajib untuk menunaikan segala ibadah. Okey. Nombor 4 ialah lelaki. Tidak wajib terhadap orang perempuan. Maksudnya ibadah solat Jumaat ni hanya diwajibkan kepada orang lelaki, kerana orang lelaki ini merupakan ketua kepada orang perempuan. Baik, seterusnya muka surat 48, iaitu yang kelima, berkemampuan ataupun sihat. Tidak wajib terhadap orang yang uzur. Okey, tapi sekarang ni yang kita dapat sedia maklum, kita diuji ataupun dilanda dengan pandemik COVID-19. Okey, tambah pula sekarang ni musim kita dalam tempoh PKP. Okey, maka setiap masjid telah meletakkan had-had. Contohnya dekat negeri Perak ni had dia 50 orang sahaja yang boleh datang untuk menunaikan solat Jumaat. Okey, jadi andai kata situasi macam ni, makanya tiada masalah, kita ikut je lah untuk kesihatan, keselamatan kita. Okey, nombor 6, bermukim. Bermukim ni maksudnya orang tu dia tinggal menetap dekat kawasan tu. Sebagai contoh, kita ni bermukim di kawasan Taman Kelebang Jaya. Maksudnya kita kat sini lah, kita wajib untuk menunaikan solat Jumaat dekat kawasan ni. Andai kata kalau kita keluar daripada kawasan kita, contoh keluar daripada kawasan tu, mestilah jarak dia untuk melayakkan kita musafir, iaitu 89 km. Dah jauh, maka kita diralah musafir. Okey, bermukim ni tinggal menetap di satu kawasan, tidak wajib terhadap orang yang musafir. Orang musafir tak wajib untuk menunaikan solat Jumaat. Tapi andai kata dia nak buat juga, tak jadi masalah. Nombor 7 ialah merdeka. Tidak wajib ke atas hamba. Hamba tak wajib. Okey, maksudnya kita semua ni orang yang merdeka. Maksudnya andai kata kalau kita semua ada ketujuh-tujuh syarat ini, jadi wajiblah ke atas kita untuk menunaikan solat Jumaat. Okey, seterusnya kita akan tengok pada muka surat 49. Okey, tengok sembah lalu. Pada muka surat 49 terdapat 6 syarat sah. Ikuti video seterusnya. Okey, baik, setelah kita tengok syarat sah,
yang tadi tu, okey, syarat sah pula dia ada 6. Okey, maksudnya bila kita dah ada syarat wajib, kita wajib tunaikan. Tapi kena tahu pula syarat sah untuk mensahkan solat Jumaat tersebut. Baik, yang pertama, okey, boleh rujuk muka surat 49. Yang pertama, syarat sah solat Jumaat terbahagi kepada 6. Okey, yang pertama, solat Jumaat ditunaikan di tempat yang dihaskan seperti masjid, dalam kawasan bangunan atau binaan. Maksudnya solat Jumaat mesti ada tempat khas kita buat. Tak boleh kita buat sambil lewa je lah. Maksudnya solat Jumaat ni mesti dalam satu kawasan yang boleh mengumpulkan orang lah. Tak boleh kita buat merata-rata macam solat di rumah, tak boleh. Solat Jumaat ni khas hanya di kawasan terutamanya masjid. Okey. Nombor 2, solat Jumaat ditunaikan secara berjemaah, mesti berjemaah. Solat Jumaat. Andai katalah, contoh, sekarang ni ada isu yang berkenaan dengan solat Jumaat. Okay. Datangnya orang, dah tahu 50 orang, tapi ada segelintir masyarakat yang solat di luar pagar kawasan masjid. Tapi dia kata dia nak tunaikan solat Jumaat. Okey, untuk situasi macam tu, solatnya tidak sah. Elok balik solat Zuhur balik. Okey, kerana solat Jumaat ni andai satu mestilah dalam kawasan masjid. Yang kedua, orang yang solat di luar masjid dalam situasi macam tu, dia sebenarnya dah terputus saf. Maka tak sah solat dia. Okey. Yang ketiga, solat Jumaat ditunaikan ketika waktu Zuhur sahaja. Solat Jumaat hanya pada waktu Zuhur sahaja. Tiba masuk waktu asar, nak solat Jumaat memang tak boleh lah. Okey. Kemudian, nombor 4, jumlah bilangan jemaah tidak kurang dari 40 orang yang tinggal tetap di kawasan itu. Ataupun dikatakan mustautin. Okey. Maksudnya, mestilah orang taman ni ataupun jemaah yang datang situ mesti cukup 40 orang untuk mesahkan ataupun untuk menunaikan solat Jumaat tu. Andai kata kurang, maka tak sah. Tapi macam Ustaz cakap, andai kata berlaku sesuatu perkara yang darurat, seperti contoh kita sekarang ni, dilanda pandemik COVID-19, maka ikutlah syarat-syarat ataupun segala ketetapan yang telah ditetapkan oleh Jabatan Agama Islam berkenaan dengan solat. Okey. Ia tak jadi masalah kerana ada perkara yang boleh berubah-ubah. Bagi contoh, jumlah orang yang tinggal ni, jumlah orang yang menunaikan solat ni, andai kata berlaku macam kita ni, maka tak semestinya kena cukup 40 orang. Okey. Tapi alhamdulillah sekarang ni dah boleh 50 orang kan. Okey, seterusnya. Solat Jumaat didahului dengan 2 khutbah. Itu utamalah syarat solat Jumaat. Sebab itulah solat Jumaat ni sebenarnya kita kena dengar khutbah. Tak boleh. Ada setengah orang bila duduk dalam, contohnya dalam masjid ataupun dengar solat Jumaat, ada yang tertidur. Maka boleh menyebabkan solat Jumaat dia tidak sah. Sekurangnya dia kena dengar juga khutbah tu. Dan tidak boleh bercakap-cakap ketika solat Jumaat ni. Kerana kalau kita cakap, sia-sia lah. Sebab solat Jumaat ni, khutbah tu sangat-sangat penting. Okey, nombor 6. Hanya satu solat dilakukan di satu-satu tempat. Maksudnya, contoh Taman Kelebang, ada surau dia kan. Okey, dia dah buat solat Jumaat, orang dah balik, tiba ada pula orang nak buat solat Jumaat lagi. Maka tak boleh lah macam tu. Dia sebab, andai kata nak buat, dia kena masjid lain. Dia tak boleh masjid yang sama. Baik, jadi sampai di sini dulu kelas kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung PDPR pada minggu hadapan pada hari Selasa jam 3 petang. Okay. Sebelum tu tolong siapkan latihan. Ustaz ada tinggalkan beberapa soalan di dalam buku latihan. Salin buku latihan dan boleh rujuk buku teks untuk cari jawapan. Okay. Kemudian pesanan Ustaz, sila jaga solat. Okay. Jaga solat, banyakkan baca Al-Quran. Kemudian duduk rumah, tolonglah mak ayah tu. Okey. Sebab cuti lama korang ni. Kan nak dekat sebulan cuti korang kan. Okey. Minta tolong untuk tolonglah mak mana yang boleh. Okey.
Pakai tolong berat, sidai kain, sapu sampah, yang ringan-ringan je, bukan suruh panjat bumbung. Okey, jadi sampai sini dulu kelas kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.